صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمين ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وخصوصا إلى المرحوم حاجي كمال بن يونس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya yang baik, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk berhimpun pada malam ini. Allah berikan kepada kita satu ketentuan yang baik berada di dalam rumahnya. Allah berikan kepada kita ketentuan yang baik untuk dapat salat berjamaah. Allah berikan kepada kita ketentuan yang baik kita dapat hidup pada hari ini. Mudah-mudahan ketentuan yang Allah berikan kepada kita ini kebaikan demi kebaikan, menjadikan kita tambah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang berlaku pada hari ini dalam kehidupan kita menambahkan rahmah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala atas kita dan keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada malam ini menjadikan asbab kita mendapat salah satu syafaat daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Itu di antara golongan yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebenarnya kita, bila kita fikir pada akal kita yang jangkal ini, kehidupan akhirat inilah sebenarnya sasaran utama kita.
Sakit dalam dunia lebih kurang 30 tahun selesai. Susah dalam dunia kurang-kurang 40 tahun selesai. Tapi sakit di akhirat, khalidina fiha abada, dia tak boleh selesai. Susah di akhirat, khalidina fiha abada, dia tak boleh selesai. Bila kita lihat apa didikan Allah kepada kita, iaitu tentang yang saya nak bawa diri saya khususnya. Bukan saya nak bawa tuan-tuan, sebab tuan-tuan orang alim. Tuan-tuan yang hadir pada malam ini orang yang dekat dengan Allah, amal banyak. Tuan-tuan orang yang baca Quran hari-hari. Sebaliknya saya ni tadi bukan orang yang macam tu, duk harap serban atas kepala, ridak di atas bahu ya. Tapi satu pun tak ada apa. Saya nak bawa diri saya khususnya dan keluarga saya khususnya, supaya kami dapat betulkan diri kami, untuk kami boleh balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita lihat tentang tarbiyah Allah kepada kita, Allah ingatkan kita setiap minggu dengan wasiat takwa itu sendiri. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dan bila kita lihat tentang pengertian takwa itu, berbagai pengertian. Ada ulama yang mengartikan takwa itu buat benda baik, tinggal benda jahat. Ada ulama yang mengartikan takwa itu, jika Syekh Husain Nasir Ibn Muhammad Taib dalam kitab Qatrul Ghasyiyah, dia artikan meninggalkan mazmumah, melaksanakan mahmudah. Ni orang takut, kata dia. Bila kita lihat dalam diri kita ni tadi, selama kita duk ingatkan tentang takwa, kita boleh tak takwa tu? Kita mengaji wujud, mengaji sifat 20, banyak kali khatam. Dia kata kita boleh kira guru kita, dengan kawan ni khatam, dengan kawan ni khatam, dengan guru ni khatam, dengan guru ni khatam. Kita boleh cerita pula ke orang, kita boleh mengajar tentang usul ni tadi. Sifat 20 bagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Hak bahagi hak besarnya 2, istighna, iftiqar. Kita tahu dah Allah wujud. Tapi selama kita duk mengaji, kita duk khatam, kita duk hidup ni, bila mana kita rasa wujud Allah? Kita tahu Allah wujud, tapi bila mana kita rasa wujud Allah? Tahu saja Allah wujud, tapi tak pernah rasa ada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan seharian kita. Berapa kali, berapa detik yang kita rasakan bahawa adanya Allah? Yang ni disebut oleh ulama tasawuf tentang ma'iyah, rasa bersama Allah. Ainama kuntum fathamma wajhullah. Maka ilmu jadi ilmu ya. Ilmu tak jadi akidah. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Ilmu jadi ilmu. Nak jadi akidah, dia kena rasa. Nak jadi akidah, dia kena beramal. Kalau tak beramal, nak jadi pegangan macam mana? Kita mengaji baqa Allah Ta'ala, Allah kekal, tapi kita masih bergantung, percaya lagi kepada yang binasa daripada yang kekal. Kita masih duk harap pada yang binasa daripada yang kekal. Kita masih duk takut
pada yang binasa daripada yang kekal. Kita masih duk percaya daripada yang binasa daripada yang kekal. Kita masih resah risau pada yang binasa daripada yang kekal. Itu yang saya selalu duk ulang-ulang. Kita duk ligan benda yang binasa daripada kita duk berusaha tungkuh lumui kepada yang kekal. Sebab kita rasa yang binasa tu boleh membahagiakan kita. Selama ni yang kita ligan ni, yang kita usaha cari, yang kita usaha bagi dekat ni, yang binasa atau yang kekal. Kita rasa yang binasa ni lah yang membahagiakan kita. Yang binasa ni lah boleh bagi manfaat kat kita. Yang binasa ni lah yang boleh membagi mudarat kat kita. Tapi kita khatam banyak kali dah sifat baqa. Kita khatam banyak kali sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hak yang berdiri dengan sendiri Allah Ta'ala ya. Kita ni masih tak boleh berdiri dengan sendiri. Bukan masih, memang tak boleh. Mustahil kita ni. Tapi tak ada kat dalam hidup kita kita rasa kita boleh berdiri dengan sendiri. Seolah-olah kita nak duduk tempat Allah. Hari ni banyak mana doa kita. Kita rasa kita ada ilmu, kita boleh jalan sendiri dengan ilmu kita. Kita tak terfikir pun bahawa ilmu yang ada pada kita ni ada jalan bodoh dia. Kita rasa sihat yang ada kat kita sebab kita makan jamu, makan herba, makan itu, makan ini. Kita terlupa hak yang kurniakan sihat ini adalah Allah Ta'ala. Jamu, ubat apa semua ni asbab saja. Kita mengaji dah tabiat sesuatu perkara itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah. Tapi kita rasa kita boleh berdiri dengan sendiri, dengan ilmu kita, dengan skill kita. Kita rasa, kenapa kita rasa macam tu? Sebab setiap kali kita berbuat sesuatu perkara langsung tak ada harapan kita, harapan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila masa kita rasa harap dengan Allah, bila masa dah tak boleh pi, dah tak boleh pi baru sembahyang hajat, dah tak boleh pi baru kita cari Allah, dah tak boleh nak pi, tak boleh nak gagah dah, barulah ketika itu kita sedar bahawa yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni Allah. Aku ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hamba tak ada sifat istighna, tak ada sifat iftiqar. Yang ni yang saya katakan ilmu jadi ilmu. Ilmu tauhid sekadar jadi ilmu tauhid, dia tak jadi pegangan kita. Ilmu tasawuf dia jadi ilmu tasawuf, dia tapi dia tak boleh menyucikan diri kita. Ilmu fiqh dia jadi ilmu fiqh, dia tak boleh bawa kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ilmu jadi ilmu, dia jadi laknat. Ilmu jadi ilmu, ilmu tak jadi amalan, ilmu tak jadi akidah, ilmu usul tak jadi akidah, ilmu fiqh tak jadi amalan, ilmu tasawuf dia tak boleh bina diri kita, dia jadi satu laknat. Dan kita besok akan ditemplak oleh Allah, oleh ilmu kita di yaumul akhirah. Yang ni yang kita takut. Sama juga anak-anak yang hafal Al-Quran. Kita bangga anak kita boleh hafal 30 juzuk. Kalau mereka sendiri tak boleh syafaat diri mereka, macam mana mereka boleh syafaat mak dan ayah mereka? Ke semua orang yang hafal Quran ni, dia diberikan peruntukan untuk mensyafaat keluarga dia. Tak. Orang yang hafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, bukan saja-saja doa payah.
Sebab ada hafiz Al-Quran yang akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah. Kerana ia satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu anugerah dia besar. Sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizul Quran wa yahmiluha. Orang yang hafal Al-Quran dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Kalau kita nak syafaat dua ibu bapa kita, kita kena syafaat diri kita dulu dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini tadi melaknat kita di yaumul akhirah. Jika kita sendiri dilaknat oleh Al-Quran, bagaimana kita boleh menyelamatkan orang lain hal keadaan kita sedang dilaknat oleh Al-Quran? Yang ni kita kena jaga-jaga semua. Ilmu bukan sekadar ilmu. Jika ilmu sekadar ilmu, kita akan ditemplak oleh ilmu kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu wasiat takwa ini diberikan kepada kita tiap-tiap minggu. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Kalau ada ilmu, takutlah. Kalau ada harta, takutlah. Kalau ada pangkat, takutlah. Ada masa muda, takutlah. Ada kekuatan, takutlah. Pasal apa kita kena takut? Sebab kita ini dalam tadbir Allah dan milik Allah. Saya suka ulang dalam kuliah saya, masa masjid katup dulu, siapa yang boleh buka pintu-pintu masjid? Pengurusi masjid yang duk bangga-bangga, aku pengurusi, dia mampu tak buka pintu masjid? Tak siapa mampu buka pintu masjid. Ketua kampung kan? Wakil rakyat kan? Siapakah dia? Tak mampu untuk buka pintu-pintu masjid, tuan-tuan. Sebab apa? Pada syariat dan pada zahirnya, kalau kita lihat arahan katup ini daripada kerajaan negeri ataupun KKM dan sebagainya, kita tak tahu. Saya tak mahir bab ini. Tetapi jangan kita lupa bahawa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Segala yang berlaku itu dalam takdir Allah. Tidak ada siapa yang mampu melawan takdir Allah. Tidak ada siapa yang mampu melawan ketentuan Allah. Sebab kita rasa kita hebat. Walaupun kita ada kuasa pada ketika itu, kita tidak mampu membuka pintu-pintu masjid ini. Sebab takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan untuk memberikan kita satu kehinaan, supaya kita ini tidak boleh masuk dalam rumahnya. Kehinaan demi kehinaan, Allah tegak kita sebenarnya. Ini pada pandangan saya orang bodoh, tuan-tuan. Orang tanya saya pasal apa semayang jarak-jarak, saya habaq senang. Walaupun bahu kita berhubung, hati kita pecah. Allah bertunjuk kat kita. Semayang jamaah ini sebenarnya apa? Kerana menyatukan hati-hati umat Islam. Lama dah hampa duk buruk sangka sesama jamaah yang salah. Lama dah hampa duk bercakap sama sendiri di dalam salat jamaah. Walaupun kita satu saf, tetapi hati kita tidak pernah bersatu. Walhal disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ini disatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa. Allah hina kita, tuan-tuan, tapi kita tak nampak kehinaan ini. Kita tidak nampak apa yang ditarbiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat akan hakikat pemilik diri kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita dah ulang-ulang dalam semayang kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Allah yang mana? Iaitu pentadbir bagi sekalian alam. Alam ini termasuk kita mengaji tauhid. Semua orang tahu apa itu alam.
Alam ini barang yang dijadikan oleh Allah. Tiap-tiap barang yang dijadikan oleh Allah itu alam. Apa sifat bagi alam? Sifat bagi alam baharu. Apa makna baharu? Berubah-ubah. Apa berubah-ubah? Iaitu yang mana ia menerima daripada Adam kepada wujud, wujud kepada Adam. Sifat dia mungkin, ataupun kita kata harus. Kita mengaji, tuan-tuan, segala puji itu tertentu pada dia, tak ada hak lain dah, dia saja. Pasal apa dia saja? Sebab ikhtiarnya terlalu cantik, terlalu elok, tak boleh kita nak pertikaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, segala takdir yang kau jadikan ni tak ada satu pun yang tak betul. Semua kena, semua betul. Siapa yang boleh ucap Rabbana ma khalaqta hadza batila? Tengok ayat atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab, mereka yang ada ilmu, mereka yang ada irsyad, mereka yang dalam pimpinan Allah. Siapa mereka? Yaitu ahli ilmu yang takut dengan Allah, yang bertakwa dengan Allah. Sebab itu sifat mereka disebut oleh Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka tak lupa Allah dalam kehidupannya. Maksud kata ingat Allah, ma'iyah, rasa bersama Allah ini sentiasa dalam hidup mereka ini. Berjalan ingat Allah, semua ingat Allah, tidur ingat Allah. Kita duk ingat doa tidur ni kecil. Allahumma bismika ahya wa amut, tak baca tak apa. Cuba tengok makna Allahumma, ya Allah, bismika, dengan asma' kau. Ahya, kami hidup dan kami mati. Aku hidup dan aku mati. Lena kita. Tiba-tiba dalam lena kita mati, tuan-tuan. Takkah kita telah menyebut asma' Allah dahulu sebelum kematian kita? Nabi duk didik kita, tuan-tuan, supaya kita ni rasa sentiasa mengingati Allah. Benda ni walaupun nampak kecil dan halus, tetapi pada sisi Allah dia besar, tuan-tuan. Inilah kehebatan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini bukan zaman 40 tahun dulu. 40 tahun dulu, tuan-tuan, beza lain daripada Allah. Zaman lah ni zaman fitnah. Kalau kita lihat perjalanan ulama-ulama terdahulu, sangat-sangat beza, sangat-sangat lain. Apa yang mereka bawa kepada kita dan didik kita, tarbiyah kita, rasanya macam tak sama dah. Sebab itulah koi mengaji koi jahat, bukan koi mengaji koi baik. Koi banyak ilmu koi lawan Allah, bukan koi banyak ilmu koi takut dengan Allah, boleh sujud dengan Allah, boleh patuh dengan Allah. Tak. Lagi banyak program pengajian, lagi banyak program-program maulid, lagi kita lawan Allah. Lagi kita tentang Allah, lagi kita langgar perintah Allah. Secara terang-terang kita nak lawan Allah. Sebenarnya salahnya pada mana? Kesilapannya pada mana? Sama-sama kita fikir, betul. Sebab kita sama-sama ada ilmu, Allah bagi kaedah. Saya orang bodoh, tuan-tuan, jadi fikir tu cara orang bodoh.
Saya bukan orang alim tuan-tuan, saya nak abang tuan-tuan. Saya orang bodoh. Saya bagilah satu benda yang tuan-tuan minta tuan-tuan fikirlah. 40 tahun dulu nak cari sekolah hafiz yang susah 40 tahun dulu nak carilah di Kedah ni kan. Kalau di Selangor dulu saya tak ada kot. Tahun 80 dulu tak ada. Di Selangor dulu yang ada sekolah dulu 3 sekolah. Sungai Pecala, Al-Arkam tahun 80. Kemudian almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari Batang Juntai. Ketiga Hulu Selangor, almarhum orang tua saya Ustaz Ghazali bin Hasbullah. 3 sekolah di Selangor masa tu. Ni saya ingat saya. Lah tuan-tuan, hampir 3,000 sekolah. Mungkin 5,000 kot satu Selangor. Kedah ni tak tahu berapa ribu, tak tahu. Kita bagilah satu ilmu macam ni tuan-tuan. Kalaulah di Kedah ni ada 8,000 sekolah, 8,000 satu sekolah pelajarnya ada, kita katalah 30 orang. Jangan nak ambil banyak-banyak. 8 kali 30 8,000 kali 30 berapa tuan-tuan? 24,000. Ni nak bagi kita duk fikir. 24,000 orang dalam satu hari satu malam baca Quran, agak-agak tak ada rahmat ke tempat kita? Depa punya mengaji bukan macam kita. Lepas subuh santak pergi sampai lohor rehat, maghrib bubuh balik lagi. Agak-agak tuan-tuan lah, satu hari satu malam 24,000 orang baca Quran seluruh negeri, agak-agak tak ada rahmat kan? Pi mana rahmat tu? Duk di mana tu peruntukan tu? Yang ni yang kita sama-sama kena fikir. Ramai orang duk buat baik, tetapi kenapa kebaikan itu tidak menjadi manfaat kepada kita? Kalau orang sabar, peruntukan orang sabar ada dah. Kalau orang redha, peruntukan orang redha ada dah. Yang Allah telah siap-siap bagi kat kita. Ahli ilmu, peruntukan ahli ilmu ada dah. Tapi kenapa peruntukan tu tak ada dekat kita? Saya bagi satu contoh. Orang semayang, peruntukan orang semayang ada dah kat kita. Apa dia? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang ni peruntukan dia. Sama orang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa 50 kali ya puasa. Tak ada apa. Tak ada apa. Sebab apa? Nabi habaq dah ada orang yang berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga. Walhal kalau kita tengok makna puasa tadi imsak, tahan diri kita. Saya tahan, tak makan siang hari, tak jimak siang hari. Boleh hak tu je. Tetapi nafsu kita masih lagi kita lawan Allah. Kerana kita tak kekang nafsu kita. Sebab itu kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, nafsu ni dia kena kekang dengan ketakwaan. Yang tu saya dah ulang. Bulan puasa, korek hidung takut batal puasa. Korek aib orang tak takut. Sampai kelar duk cerita aib orang, duk sembang kedai kopi cerita aib orang. Korek hidung takut, korek aib tak takut. Besar mana dosa korek hidung dengan korek aib tuan-tuan? Jadi kita ni letih duk buat ibadat, kemudian kita bagi hapus ibadat.
Sebab apa? Kita mengaji usul Allah sama, tapi pada akidah tak ada. Tahu Allah sama, tetapi kita tak beramal yang Allah itu mendengar setiap perkataan yang aku cakap ni. Maka sekadar jadi ilmu, duk usung kitab, balik usung kitab, balik usung kitab, balik syirik dan tu. Malam ni kira macam kasar sikit saya macam Allah. Saya tak boleh mengajar usul, saya kasar lagi. Mengajar usul dia saya memang kasar. Dia jadi keras sikit kalau mengajar usul, sama macam orang tua saya. Orang tua saya kalau mengajar usul, dia memang lagu ni. Dia tak boleh. Sebab kita duduk di tempat ilmu selama-lama, kita duduk tempat ilmu ni tadi. Tuan-tuan, usung kitab saja tak pakai. Usung kitab saja Allah sebut dalam Quran macam himar. Dia macam binatang. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Macam binatang. Bahasa kasarnya binatang. Sebenarnya apa? Kita mahu apa sebenarnya? Kita hendak apa sebenarnya dalam kehidupan ini? Sebab apa? Sebab kita rasa hidup ini milik kita. Aku yang tentukan perjalanan hidup aku. Kita terlupa yang bersifat Rabbil Alamin bukan kita, Allah. Yang bersifat yuhyi wa yumit bukan kita, Allah. Yang bersifat nafi' darun bukan kita, Allah. Dah lupa kat situ. Kita ada rasa gah. Dia tak kata kita boleh buat semua benda. Dah sampailah masalah kita tak selesai. Pasal apa masalah kita tak selesai? Sebab kita duduk dalam masalah. Orang masalah, tuan-tuan, masalah. Duit masalah lah, masalah. Hang duk cari masalah, masalah. Kalau kita dengan Allah, masalah lah. Tak ada masalah. Mana masalah apa dengan Allah? Pasal apa dengan Allah tak masalah? Allah ini zat yang maha kaya. Seorang yang duduk, seorang hamba yang sentiasa bersama dengan zat yang maha kaya, masalah ke tuan-tuan? Masalah apa? Duduk dengan orang kaya, masalah apa? Hamba yang bersama dengan zat yang maha kaya tidak akan miskin. Tapi kita cari orang kaya. Sampai kala duk ligan orang kaya. Jagalah orang kaya tu. Bodoh piang. Peluklah orang kaya tu. Sanjunglah orang kaya tu. Satu hari orang kaya tu tinggal dengan kita. Ha? Allah mana tinggal dengan kita? Hang tinggal sembahyang subuh, Allah tetap bagi makan. Hang duk mengumpat, Allah tetap bagi makan. Hang duk kata orang, Allah tetap bagi makan. Hang tak baca Quran, Allah tetap bagi makan. Ini perjalanan sebenarnya, tuan-tuan. Pada saya, pada tuan-tuan saya tak tahu. Pada tuan-tuan saya tak tahu. Tapi saya pegang itu. Saya pegang yang itu. Yang ni pegangan saya dalam perjalanan hidup saya pegang. Sebab manusia tidak boleh memberi bekas. Harta dunia tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah sebut dah, kalau hang bertakwa, masalah hang Allah akan selesai. Makin kita takut dengan Allah,
segala masalah kita diselesaikan. Makin kita takut dengan Allah, rezeki kita dijamin oleh Allah. Antara anugerah orang yang bertakwa yang Allah janjikan kepada kita adalah furqan, bimbingan. Saya belum sampailah takut lagi tuan-tuan macam tara tuan-tuan takut. Tak sampailah tara tu. Tapi apa yang Allah tunjuk kat kami tuan-tuan, Allah tunjuk kat kami tentang kebesarannya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang tak betul. Saya baru ya tuan-tuan keluar ceramah ni dalam bulan ni. Beberapa kali 3 minggu ni baru keluar. Dulu duduk di madrasah. Daripada Covid dulu sampailah tahun lepas sampailah. Saya pelajar-pelajar ada di madrasah. Ada di madrasah. Tuan-tuan pun tahu sekolah saya bukan kena yuran kena apa, tak ada kena bayar apa, 1 sen dia tak minta. Alhamdulillah. Allah tunjuk kebesaran dia, api ayak tak pernah apa tangguh. Alhamdulillah. Makan tak pernah tak makan. Kuih sedap lagi. Orang lockdown kami kuih sedap makan. Kami kambing sebulan 2 kali orang main tak. Mujur Allah tak main tunjuk kambing main sendiri. Nak percaya kat siapa? Nak percaya kat siapa? Tuan-tuan, saya nak cerita kat tuan-tuan janji Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nak tanya tuan-tuan, rezeki yang min haitsu la yahtasib ni boleh sampai akal tak? Rezeki yang min haitsu la yahtasib ni boleh sampai akal tak? Tak boleh sampai akal. Pasal apa tak boleh sampai akal? Pasal apa? Tentu ada jawapan. Pasal apa? Min haitsu la yahtasib, dia tak sampai pada akal kita. Sebab dia daripada zat yang tak sampai pada akal kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah lan taqdiru qadrahu. Zat yang tak boleh sampai ke akal kita nak fikir. Maka segala anugerahnya itu takkan sampai pada akal kita. Tapi sebab kita duk percaya pada makhluk, lebih percaya pada Khalik, kita duk penat sampai lah. Saya duk cakap ni benda yang kami lalu. Nak kami lalu tuan-tuan. Allah tunjuk satu. Saya tak pergi mana duduk rumah tuan-tuan sampai tembun pipi ni mata. Tuan-tuan tengok sampai tembun pipi mata ke darah ya. Tapi kita jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Allah didik kat kita. Aku dalam Quran, Allah lebih dekat dengan kita ni, lebih dekat daripada urat leher, betul tak? Kita yang bagi jauh dengan Allah. Kita yang bagi jauh dengan Allah. Petu Syekh kami kata, jika kita sendiri yang menghafal hadis tidak percaya dengan hadis, lebih baik kita jangan menghafal hadis tersebut. Jika kita yang menghafal Al-Quran tidak percaya dengan Al-Quran, lebih baik kita jangan menjadi seorang yang penghafal Al-Quran. Jika kita yang belajar ilmu ni tidak yakin dengan ilmu yang kita pelajari, lebih baik kita menjadi orang yang sesat, kata Syekh ini. Kita belajar tentang iradah Allah, kudrah Allah. Dalam pada yang sama, kita mengenepikan iradah Allah dan kudrah Allah. Kita berpegang dengan kudrah kita.
iradah kita. Tengah mana iradah kita, tuan-tuan? Tengah mana iradah kita? Tengah mana kudrah kita? Siapa boleh halang sakit mai kat dia? Hang kata hang kuat, hang ada kuasa. Hang ada iradah. Usaha ikhtiar ni kena ada. Sakit makan ubat. Tapi hang kena ingat, hang masih dalam tadbir Allah. Kita masih di dalam tadbir Allah. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk Allah. Yang tu ya. Betul ulama dulu-dulu, tuan-tuan, dia pesan kat kita, jangan tinggal tahlil. Jangan tinggal tahlil. Jangan tinggal tahlil. Itu tengah malam mereka amal macam mana amalan tahajud yang diamalkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya akidah mereka ini, pegangan mereka ini sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang Tok Guru dulu bawa. Tok Guru dulu dia bawa tu. Sebab itu Tok Guru dulu tak masalah tak banyak. Fitnah atas mereka tak banyak. Sebab dia berpegang betul. Tempat kita dulu almarhum Tuan Haji Saleh. Mana ada dengar apa? Kita ya. Memang kalau di Kedah ni dengar ada Tuan Haji Saleh, memang ulama usul paling hebat lah. Memang hebat lah. Tengok wajah dia tak ada masalah. Tengok wajah kita, wajah serabut. Pasal apa? Pasal kita duk mengaji kitab usul, tetapi usul itu tidak ada dalam hidup kita. Maka sia-sia ilmu ni tadi. Yang ni yang dibawa oleh orang-orang terdahulu, ditanamkan akidah dalam diri, ditanam akidah, tanam. Bagi kejap sungguh. Sifat wujud tu bagi kejap sungguh. Sifat baqa bagi kejap sungguh. Sifat kidam bagi kejap sungguh. Sifat salbiah bagi kejap sungguh. Sifat yang menafikan barang yang tidak layak pada Allah bagi kejap sungguh. Itu Nabi sebut dalam hadis. Saya nak berhenti dah, tuan-tuan. Ini kan langgar SOP ni. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baik. Habis hak ni saya berhenti. Nabi kata, siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pada kalimah la ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Benda mana perlu kita tolak, perkara mana perlu kita tolak, perkara mana perlu kita ambil ketetapan. Selagi tidak selesai penafian kita, selagi itu kita tak boleh duduk pada isbat ni tadi. Selagi kita duk berkisah pada penafian, selagi itu kita tak boleh duduk pada penetapan. Hak kita nak tetap ini Allahu. Selagi masih ada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allahu dalam hati kita, kita letak Tuhan lain, pergantungan pada selain daripada Allah, lagi itu tak boleh dapat penetapan Allahu. Kita dok jadikan orang ilahun, jadikan reta ilahun. Selagi itu dia tak boleh duduk tempat isbat ni tadi, illallah tak boleh duduk. Allah benci pada orang yang mensyirikkan dia. Dalam ni masih ada. Tuan-tuan, kita boleh bohong orang, tak boleh bohong Allah. Kita boleh bohong orang, Allah kita tak boleh bohong. Sembanglah kot mana. Allah kita tak boleh bohong.
orang kita boleh bohong. Semua orang dalam dunia ni kita boleh bohong. Tentang akhir kalam saya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita perbanyak surah Ikhlas. Jangan tinggal surah Ikhlas. Jangan duk tunggu mati baru kita nak harap orang bagi kat kita surah Ikhlas. Kita mati, orang mai rumah kita 100 orang. 100 kali 3, 300. 3 hari 900. Yang tu kalau anak kita, waris kita buat kenduri. Kalau tak buat kenduri, mampu dia buat tak macam. Tuan-tuan, ni umur yang ada pada kita, balas surah Ikhlas. Betul, saya ingat lagi almarhum guru saya, dia kata apa? Kalau boleh hampa impun 100,000 bagi sebelum hampa mati. Jangan harap orang baca. Orang bagi ke hang takat 300 ya. Allah bagi hang hidup untuk apa? Sembang. Tak puas sembang sampai 70 tahun sembang tak puas. Dalam soft sembang, dalam masjid sembang, duduk di beranda masjid sembang, nak balik start motor dan sembang. Sembang benar-benar sama ya pun. Benar atulah. Duduk pusing-pusing sembang tu. Tak boleh kan? Mulut kita ni kurang bagi sembang. Impun pi surah Ikhlas. Tak mati kah? Impun selawat. Sebab tu orang dulu dia impun selawat 100,000, surah Ikhlas 100,000, tahlil 100,000, tasbih 100,000, istighfar 100,000. Impun pi. Impun pi lah. Hidup ni buat apa? Sembang lah. Sembang. Tengah tidur orang sembang. Ngigau. Tak tahu kita hidup ni untuk apa. Lepas itu guru-guru kami dulu, khususnya almarhum dulu, dia marah sangat. Tara ni hang nak masuk syurga. Tara ni hang nak masuk syurga, dia kata. Tara ni hang nak masuk syurga. Semayang tahajud tak boleh, istighfar tak ada, tak ni tak ada, itu tak ada. Hang duk harap masuk syurga. Sama macam Nabi cakap, berangan-angan untuk masuk syurga. Sampai kelar tak boleh semayang tahajud, tak boleh sampai kelar. Tak mampu nak sujud dengan Allah sampai kelar. 2/3 pagi. Bila tanya aku lemah, cari duit tak lemah sampai kelar. Orang jual burger boleh sampai pukul 2 pagi elok ah. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tiap-tiap minggu duk ingat kat kita. Surah Sejarah terpampang depan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Nak sembang awak. Kita nak sembang tak apa? Nak buh kepala pada Allah Ta'ala 2/3 pagi kita tak mampu, tuan-tuan, nak sembang apa? Sembang apa? Sembang tak? Ni bukan kata saya, kata almarhum orang tua saya. Hang sembang apa? Sembang apa? Alim tara mana hang? Hebat tara mana hang? Hang nak sujud dengan Allah 2/3 pagi, atau pada waktu sahur hang tak mampu 2 rakaat saja. Hang sembang apa? Hang kata hang hebat, hang kata hang kuat, hang kata hang bagus. Rupanya pada orang kita bagus, pada Allah Ta'ala kita ni mampus. Tak pandang hang. Hang carilah kemuliaan orang, hang cari. Kita nak sebut qul Allahu ahad tak mampu. Dan bila kita abang ni orang kata kita, ustaz,
syadid. Ni api syadid dalam dunia daripada dapat azabun syadid. Pernah dengar ayat azabun syadid? Azab yang pedih di akhirat. Dunia ni tak lama tuan-tuan. Saya apa 50 lebih tak lama, bila masa mati tak tahu. Dah semua orang duk mati kan. Kan? Dah ni kerap sangat dengar orang mati kan. Tak 40 mati 50, kita pun tunggu masa lah. Daripada kita mati jalan kita akidah kita tak betul, kita apa betul lah supaya kita mati Allah boleh terima kita kurang-kurang, walaupun tak betul semua, tapi sekurang-kurangnya dalam pada kita apa betulkan akidah kita, Allah ambil kita. Mudah-mudahan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tentang akhir kalam, jangan tinggalkan yang mana ulama dulu buat. Pertama, kalau kami, guru kami dipanggil tahlil nafs. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jangan tinggal tuan-tuan. Kita minta tiap-tiap hari kita duduk baca. Guru kami dulu dia kata jangan tinggal 1000 sekali, kita jangan baca 1000 lah kan? Kurang-kurang 3 kali sehari itu pada lah. Dalam pada kita tak tinggal. Orang dulu dia tak tinggal. Pasal tak tuan-tuan? Dia tak lepas maghrib akan baca, dia tak lepas subuh lah, tak ada dah. Dah semua short. Semua short kan? Semua rengkah ya, pendek sampai umur pun pendek. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ardh. Ya Allah, Ramadan hampir menemui kami ya Arhamar Rahimin. Pada segi perancangan manusianya kami dibenarkan untuk salat tarawih di dalam masjidmu. Tetapi kami tidak tahu apakah kehendakmu ya Allah. Kami mohon ya Arhamar Rahimin, kehendak yang baik daripada Engkau ya Allah. Jadikan Ramadan pada tahun ini kami dapat bertarawih dalam rumahmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika mana tarawih ini ada tarawih yang terakhir bagi kami ya Arhamar Rahimin, kurniakan kepada kami ya Allah akan kenikmatan ibadah yang telah kau kurniakan kepada salafus salih, orang-orang yang kau kasih ya Arhamar Rahimin. Khususnya ya Allah, anugerah yang kau telah kurniakan dalam bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Kurniakan atas kami ya Allah, sebelum kami Engkau jemput menemui Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, betulkan akidah kami ya Allah, agar kami menjadi akidah dapat menjadi akidah yang tahqiq, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, sama ada zan, syak zan dan waham pada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.